Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini dan telah pun kita menonton tadi apakah cara yang boleh kita cara untuk kita selamatkan seorang kanak-kanak yang terperangkap dalam kereta. Dan kini dalam segmen ini kita akan tahu bagaimana pula kalau kita dah selamatkan, apakah pertolongan cemas yang boleh kita lakukan untuk menyelamatkan kanak-kanak tersebut. Kerana kita tahu jurang masa yang kita ada itu adalah sangat singkat dan sangat orang kata penting untuk kita apa yang perlu kita lakukan dalam detik yang cukup getir itu. Kalau boleh kita ingin bersama dengan tetamu saya hari ini, saya ingin perkenalkan Dr. Sharifah Nur Insyirah Saifuddin Shah, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah sihat. Terima kasih, Sofia. Terima kasih meluangkan masa. Baik, Doktor, kita difahamkan sebenarnya ada beberapa situasi sama ada anak itu terperangkap dalam keadaan yang enjinnya tertutup. Betul. Mungkin dia kena heat stroke ataupun sesak nafas. Betul. Dan kalau kenderaan tu masih hidup, enjin hidup, penghawa dingin masih digunakan dan sebagainya, mungkin ada keracunan. Jadi apakah sebenarnya sekiranya kita dah menyelamatkan anak tersebut, vital signs atau perkara pertama yang kita perlu lihat pada anak tersebut, Doktor? Okey. Sebenarnya heat stroke ni lebih banyak berlaku di negara luar yang ada orang kata 4 musim yang lebih panas, tapi tak bermaksud tak boleh berlaku di Malaysia. Kebanyakannya yang berlaku di Malaysia adalah bila kanak-kanak tu berada di tempat yang sempit, confined space pada satu jangka masa yang agak lama dan juga suhu yang sangat tinggi. Okey. Jadi dia akan ada kesukaran bernafas dan sebagainya lah, berpeluh, panas, kulit akan menjadi merah, sesak nafas dan sebagainya. Okey, so kita terbagi pada dua. Kita ada heat exhaustion dan juga heat stroke lah. Okey, heat exhaustion tu bila suhu badan tu kurang daripada 40 darjah. Tapi kanak-kanak tu masih sedar, tapi dia tak bermaya, dia lemah, tak larat dan sebagainya lah, macam dia akan macam hallucinating macam tu. Tapi kalau heat stroke ialah bila temperature ataupun suhu badan lebih daripada 40 darjah Celsius dan kanak-kanak tu mungkin boleh sawan dan pingsan lah. Itu antara beza di antara dua. Jadi merembang bulu roma saya mendengar dan membayangkan sebenarnya sangat sukar bagi kepada kanak tu kan. Jadi okey, Doktor, kalau boleh kongsikan sekiranya kita dah mampu menyelamatkan kanak tu, apa yang kita akan lakukan? Apa boleh dilakukan? Okey. Boleh kita buka? Boleh. Yang kita paling penting antara demo sebenarnya yang boleh kita lakukan sekiranya kita dapat mampu mengeluarkan anak tersebut dari kenderaan itu. Langkah pertama adalah kita kena lihatlah sama ada betul ya, Doktor, sama ada dia sedar diri atau tidak. Ya, betul. Kita kena panggil dulu. Kita kena panggil tengok dia sedar ke tak. Nak tengok conscious level dia macam mana. Conscious level. Baik. Yang paling penting tak boleh panik. Kita tak boleh panik. Kita kena minta bantuan. Minta bantuan. Jangan sesekali kita kendalikan situasi kecemasan ni seorang diri lah. Baik. Okey, yang paling penting kita bawa kanak-kanak tu keluar. Jangan panik. Betul. Jangan panik. Keluar dulu. Bawa keluar. Kena ke tempat yang orang kata selamat. Itu yang paling penting, out of danger zone. Selamat yang teduh, bukan di tengah panas lah. Okey, so mungkin kita boleh cari bawah bumbung ataupun di bawah pokok dan sebagainya lah. Okey, so kita bawa keluar bayi tu ataupun kanak-kanak tu, mungkin ni kita alas lah sebagainya. Di kawasan yang luas, yang betul? Boleh bernafas lah. Betul. Dan orang ramai tak boleh berkumpul. Ramai. So kita bagi space juga. Okey. So kita contohnya macam kita letakkan bayi tu di bawah lah kan. Baik. Okey. Yang pertama sekali kita kena longgarkan segala baju ataupun kalau dia pakai stokin, kalau pakai topi dan sebagainya, buka tali pinggang, everything lah. Kita bebaskan dia daripada baju dan sebagainya. So kita buka lah kan. Apa yang menghalang dia daripada bernafas, sesak dan sebagainya, kita kena buka ya. Doktor ni buka juga. So kita expose badan kanak-kanak atau bayi tersebut lah. Okey. Mula-mula kita tanya dia sama dia sedar dengan situasi itu atau tidak lah. Lepas tu, kalau dia boleh bertutur, betul. Kalau dia boleh bertutur, masih sedar, ada nadi, itu tanda yang bagus. That's one of vital sign yang tadi Sofia cakap kan. Dia masih sedar dan dia ada nadi, bagus ya. Dia ada beberapa situasi, sama ada kanak-kanak tu sedar, bernafas, ada nadi, kita boleh tunggu bantuan ambulans sampai. Okey, ada juga kadang-kadang kanak-kanak tu pingsan tapi dia masih mempunyai nadi tapi tidak bernafas. Jadi kalau itu berlaku, kita kena bagi mouth to mouth resuscitation lah. Okey, mulut ke mulut. Di mana kita letakkan mulut kita di atas bayi atau kanak-kanak tersebut lah. Kita bagi bantuan pernafasan 2 kali hembusan. Hembusan tu kita kena bagi sampai kita nampak chest rise, maksudnya dada dia naik. Maksudnya kita tahu paru-paru tu mengembang. Maksudnya itu efektif lah. Okey, kita bagi 2 kali dan kita check balik sama dia bernafas ke tidak. Okey, ada juga situasi di mana kita bayi atau kanak-kanak tu tidak bernafas dan tidak mempunyai nadi. Okey, itu yang kita kena bagi CPR lah. Baik, Doktor, bercakap berkenaan CPR ni, bukan semua berani melakukan. Walaupun kita mempunyai ilmu, kita mungkin dah menonton di YouTube dan sebagainya kan. Tapi tahap confidence kita, keyakinan kita untuk melakukan CPR kat seorang bayi kecil yang mungkin tidak sedar diri. Macam mana tu, Doktor? Apakah yang boleh nasihatkan? Ini soalan yang bagus, Sofia. Sebab sebenarnya bila kita dah call ambulance 999,
kita ada direct line yang akan sambungkan kepada on-call center yang mana dia boleh direct kita untuk buat step by step apa yang kita perlu buat. Mungkin ramai yang tak tahu tentang berkenaan itu. Ada pakar bahagian resuscitation ni yang akan bagi tahu step by step apa yang kita perlu buat. Di mana kita perlu letakkan tangan kita, berapa banyak pressure yang kita perlu bagi pada bayi tersebut dan sebagainya, sementara menunggu ambulans sampai. Sekiranya kita menghubungi nombor tersebut, step by step betul akan diberikan dia cara akan untuk kita sama macam yang saya terangkan tadi. Baik. Dalam situasi di mana kalau kita memang betul takutlah kita nak lakukan sebarang prosedur ataupun CPR dan sebagainya, adakah okey untuk kita menghubungi ambulans terus kerana kita faham jurang masa untuk menyelamatkan yang sangat pendek, doktor. Alright, betul. Ada dua daripada saya lah, ada dua cara kita boleh kendalikan benda ni. Sama ada kalau kita ada kenderaan dan kita tahu hospital di mana, kita boleh bawa terus. Okey, tapi kalau kanak-kanak tu tidak mempunyai nadi, okey, memang tak sedar, kita kena terus buat CPR di tempat tersebut. Tak boleh tunggu. CPR is a very critical thing. Kena terus buat. Okey, sementara menunggu ambulans sampai. Saya nak tambah sikit Sofia tadi. Sebenarnya lepas kita dah buka, kita dah expose baby tu, kita kena buat cooling therapy. Cooling therapy? Yes, cooling therapy tu di mana kita letak sapukan air, ambil towel basah, letak di bawah ketiak, di sebelah kangkang. Kalau ada ais, boleh dapatkan ais, kita boleh letak ais, kita boleh buka kipas, kita boleh buka aircon, kita expose baby, kita turunkan suhu badan dia. Itu yang paling penting. Baik, doktor. Kita faham itu untuk situasi kanak-kanak yang tidak sedar. Betul. Sekiranya kanak-kanak itu macam sedar tak sedar dalam keadaan hallucination, macam doktor sebutkan tadi, apa yang boleh kita lakukan? Okey, yang pertama macam saya cakap, turunkan suhu badan, kita boleh bagi dia air. Kalau kanak-kanak tu sedar, kita bagi air, tapi bukan caffeinated drink ataupun carbonated drink, kita bagi air lah, air mineral water dan sebagainya, kita bagi dia minum. Okey, tapi kalau kanak-kanak tak sedar, kita elakkan daripada bagi apa-apa sebab kita takut choking. Okey. Tak ada masalah kalau kita bagi air dan sebagainya, tak ada masalah. As long as dia sedar lah. Ada satu lagi situasi, mungkin bila keadaan terlampau panas, kanak-kanak tu boleh menghadapi sawan. Okey, bila sawan tu berlaku, kita kena handle sawan tu dulu. Apa yang banyak maybe parents tak tahu, dapat sawan, kita kena pusingkan bayi tu atau kanak-kanak tu to one side. Okey, kiri atau kanan lah, dalam keadaan macam ni. Ini untuk sawan ya? Untuk sawan, ya. Kita bengkokkan dia macam tu, mengiringkan dia. Satu lagi Sofia, banyak orang cakap mungkin kena masukkan sudu dalam mulut atau masukkan barang. Sebenarnya tu tak boleh buat sebenarnya. Itu akan boleh menyebabkan choking, tercekik. Lagi bahaya. So apa kita buat bila kita dah mengiringkan dalam keadaan macam ni, automatically segala air liur apa-apa semua akan keluar. Jadi takkan termasuk dalam paru-paru lah. Jadi akan selamat lah. Kita risau choking di situ. Choking di situ. Okey, bila dalam keadaan macam ni, kita dah buat posisi macam ni, kita kena tunggu sampai sawan tu reda. Baru kita terus buat cooling therapy tadilah. Yang kita buka baju, sapukan air dan sebagainya. Baik doktor, ada soalan daripada penerbit. Dia bertanyakan sebenarnya, sekiranya ibu bapa itu dah jumpa anak dia, mungkin dalam keadaan sedar tak sedar, tapi dibawa balik ke rumah terus. Okey. Boleh tak? Saya, untuk dari pandangan saya sendiri, tak boleh. Walaupun nampak anak tu macam okey, tak ada masalah, tapi mungkin setelah beberapa lama dalam kereta tu, mungkin ada intoxication dan sebagainya. Jadi bagus kita terus bawa ke hospital sebab selalunya dia akan berlaku dehidrasi, di mana peluh akan kurang dengan banyak, akan kekurangan air, garam pun akan kurang. Jadi kita kena bawa ke hospital terus, di mana kita akan masukkan line, masukkan air dan kita akan hydrate balik kanak-kanak tersebut. Doktor, ada tak posisi ataupun perkara yang tak boleh kita lakukan sekiranya mungkin bayi lah? Bayi mungkin tak tahu bertutur, kalau dia dalam keadaan sawan pun mungkin kita tak tahu dan sebagainya. Betul tak doktor? Jadi apa yang boleh kita sepatutnya tak boleh kita lakukan? Mungkin ada terdapat perkara yang perlu kita elakkan lah. Kadang-kadang sebagai parents tak tahu kan, yang selalu yang saya nampak yang masukkan sesuatu ke dalam mulut untuk elakkan sawan, itu memang salah. Okey, itu memang kita tak boleh lakukan lah, masukkan sudu dan sebagainya. Itu boleh membuatkan tercekik lah. Dan kemudian ada parents yang mungkin takut nak CPR anak. Okey, betul. Bila kita nak CPR baby ataupun kanak-kanak, dia bukan macam orang dewasa lah. Tekanan dia tu tak sekuat macam orang dewasa. Dia hanya 1/3. 1/3 daripada tekanan orang dewasa lah. Orang dewasa mungkin 3 hingga 5 cm, tapi untuk kanak-kanak 1/3 saja tekanan. Sejujurnya bercakap berkenaan dengan tekanan ni, saya pun risau doktor. Sebab kita tak berpengalaman dan bayi ni kita tahu sangat-sangat fragile. Kita risau kalau kita merosakkan ataupun terdapat kecederaan dalaman kan. Jadi sebaik-baiknya kita hubungi 999 tadi, dapatkan setiap perkara yang boleh dilakukan dari masa ke semasa ketika menyelamatkan anak tersebut. Doktor, apa yang kita ingin tahu jugalah, dalam keadaan
jurang masa untuk menyelamatkan itu. Betul. Berapa minit sebenarnya kita ada? Sama ada bayi ataupun kanak-kanak yang mungkin umur 3-4 tahun. Macam saya beritahu Sofia tadi, kalau masih bernafas, masih ada nadi, itu bagus, sign yang bagus, makin sedar. Masih sedar maksud saya. Tapi kalau dia tidak bernafas, itu yang kita terus kena initiate bagi pernafasan, bantuan pernafasan. Tetapi kalau tak bernafas dan tidak mempunyai nadi, memang kita kena terus bagi CPR lah. Yang kena bagi tangan nada. Mungkin saya boleh tunjukkan sedikit macam mana lah. Untuk bayi yang bawah daripada setahun, mungkin 6 bulan dan sebagainya. Kita boleh nampak CPR ya tuan-tuan. puting kan, payudara, nipple line dia. Okay, kita kena pegang slightly bawah lah, di sternum kita panggil. Okay. Dan ni kita support bayi tu dan kita bagi tekanan 1/3 daripada Doktor ni dalam keadaan macam ni ke ataupun di lantai? di lantai lah ni sebab di lantai. lantai lebih. Yang mana keadaan yang selesa lah. Kita kembali ke lantai lah. Balik ke lantai. Kita bagi Okey, boleh. Dalam keadaan yang selesa, kita dah expose bayi tu kan. Sebenarnya. Okey, kita boleh letakkan jari kita di sini. Okey, kita support bayi tu dan kita bagi tekanan 30 kali. 30 kali. Ya, betul. Dah bagi 30 kali dan kita boleh bagi mouth to mouth 2 kali yang efektif. Maksudnya ada kita nampak dia punya dada tu naik. Turun. Okey. Kalau masih tidak respon, kita sambung lagi. Kita kena sambung sampai bantuan sampai. Untuk peringatan semua ini untuk bagi yang terlatih sahaja. Doktor pastinya seorang profesional. Jadi kalau anda tidak mempunyai keyakinan, tidak mempunyai sebarang pengalaman sebelum ini, kita tidak syorkan betul. Mungkin kita boleh panggil orang mana yang tahu. Kadang-kadang passerby mungkin ada nurse, doktor dan sebagainya lah. Baik. Dapatkan bantuan yang sebaik-baiknya daripada orang ramai dahulu. Jangan buat perkara ini seorang-seorang. Betul tak, doktor? Memang kita kena minta bantuan, beli air, yang panggil ambulans dan sebagainya lah. Akhir sekali, doktor, apa yang nak disampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia, kepada semua ibu bapa yang pastinya kita betul-betul risau, kita nak perkara ini berlaku. Tapi sekiranya berlaku, doktor, apa yang nak dinasihatkan? Alright, sebenarnya perkara ni memang nampak macam mustahil untuk berlaku, tapi dia masih boleh berlaku. Mungkin kadang-kadang kita kena bagi support juga kepada ibu bapa yang dah melalui benda ni, support dari segi mentally dan juga emotionally jugalah, sebab mereka pun mengalami tekanan juga. Dan kepada ibu bapa di luar sana, mungkin kita boleh sentiasa mengingatkan diri sendiri macam mana and kita kena ambil tahu cara untuk CPR dan sebagainya, sebab ini satu general knowledge orang cakap. So kalau kita tahu, mungkin kita boleh membantu anak orang lain atau maybe anak kita sendiri kalau berlaku macam tu lah. Banyak kursus yang ada ya. Yang penting we have to educate public, kita kena belajar lah. We have to educate the public. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Sharifah Nur Insyirah Saifuddin Shah, Pegawai Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Sangat bagus pengisian. Terima kasih sekali, Doktor. Terima kasih, Sofia. Dan menjadi satu peringatan kepada kita semua untuk kita tidak lalai, tapi sekiranya kita boleh membantu, kita boleh mengetahui apa yang boleh dilakukan. Bagi segmen seterusnya, kita akan bersama dengan Fazli Fuad untuk perkongsian Malaysia Kita Wow, inspirasi kita. Silakan, Fazli.